Masa tu tentu saya tak salah saya tanya Tuan Haji kita dulu kalah berapa Tuan Haji kata 8,000 kita kalah Sekali bila kita pergi balik PRN, kita terbalikkan dia orang ni, kita menang dekat 8,000 tu je. Itulah saya tengok gitu. So saya nak ucapkan tahniah. Cuma kali ni tuan-tuan, PRU ni dia ada sikit berbeza. Sebab nombor satu daripada segi itu hari ada beberapa faktor yang mungkin pengundi-pengundi bukan Melayu tak keluar lah dan sebagainya. So kita tak boleh nak complacent lagi lah. So kita kena usaha lagi. Okey, sebelum itu tuan-tuan, saya nak cerita sikit timeline sikit. Bagi saya berucap dalam 15 minit je tu 9.40, lepas tu kita buka soalan. Okey tu. So saya berucap sampai 9.40 untuk touch sikit isu-isu bandar ini. Dan dalam 15-20 minit lepas itu kita buka lah, lepas tu 40 minit ke setengah jam ke sampai paling lewat pukul 10.25 ke 10 suku macam itulah tu so jangan lebih sejam macam itulah, saya rancang macam itulah untuk kita soal jawab. So tuan-tuan, pertama sekali pasal bandar ni, 5 minit bagi saya habiskan benda ini dulu saya tadi wartawan ada tanya saya apa cabaran kita di bandar. Saya kata cabaran kita hebat sebab moving forward urbanisasi Malaysia ni dah sampai 80% tuan-tuan Ikut data maksudnya hampir semua 8 daripada 10 orang di Malaysia duduk di bandar. Walaupun ada kita kata orang duduk luar bandar, macam contohnya kata Batu Pahat ke Keluang ke luar bandar, sebenarnya itu bukan luar bandar tuan-tuan Batu Pahat tu dah pekan Keluang pun dah pekan itu. Sebab orang yang duduk di kampung pun mereka pergi ke pekan, mereka hidup di kawasan pekan. So kalau 8/10 orang di Malaysia ni duduk kawasan bandar, kalau kita tak pergi orang kata membawa isu-isu bandar, kita akan kalah. Dan juga isu bandar ni akan mempengaruhi keputusan PRU 15. Sebab apa? Sebab orang yang terkesan dengan COVID itu hari adalah orang bandar. Kerja tak ada, hilang pendapatan. Yang paling banyak bunuh diri tuan-tuan adalah di negeri saya, Selangor. Selangor yang pertama ke kedua, tak salah saya. Yang paling banyak bunuh diri. Sama ada Selangor atau Pulau Pinang, lebih kurang macam itulah. Pulau Pinang nombor 1 ke Selangor nombor 1 macam itu. Ini di kawasan bandar sebab mereka menghadapi tekanan-tekanan. Sebab itu kali ini kita kena selesaikan masalah depan mata ini dulu. Masalah pekerjaan, masalah rakyat ini, masalah rakyat susah ni. Puak-puak PH tu tuan-tuan, dia memang bawa isu-isu yang lepas ni. Nak audit kapal lah, apalah. Saya kata itu hari, awak nak audit kapal ke, nak pasal LCS ke, nak buat forensik audit ke, buatlah, betul. Itu tak ada jadi masalah. Tapi itu nombor 2. Sebab kalau rakyat tak makan, tak ada kerja, dia orang tak boleh makan awak punya audit kapal tu, betul tuan-tuan? Sebab itu kita Barisan Nasional, saya juga nak kata, kita tak boleh tunggu lama-lama nak pilihan raya tuan-tuan. Tuan-tuan setuju ke tidak? Lagi lama kita tunggu, kita kena menjawab puak-puak itu punya tuduhan dan macam-macam fitnah lah apa benda dia bawa. Betul tak betul belakang kira tuan-tuan pada puak-puak tu. Dia bukan kira fakta ke apa. Dia kira nak cari isu saja untuk menang pilihan raya. Dan kita ni pula menjawab hari-hari kita tak boleh nak selesaikan masalah rakyat ni. Padahal kita nak selesai masalah depan mata kita tadi. Dulu saya nak cerita sikit. Tuan-tuan, 2-3 hari lepas saya pergi di satu kawasan bandar juga. Iaitu di Lembah Pantai. Di Lembah Pantai, sahabat saya Datuk Seri Utama Raja Noncik bertanding PRU 13 tahun 2013. Masa itu Raja Noncik ni, kawan saya ni popular. Ni kawasan bandar, Lembah Pantai lebih kurang Pasir Gudang ni lah, lebih kurang Johor Bahru. Very popular. Dan lawan dia pada ketika itu adalah Nurul Izzah. Nurul Izzah di Lembah Pantai, rakyat tak suka sangat sebab dia tak servis kawasan. Dia tak turun. Dia buat tak tahu je kawasan Lembah Pantai. So Raja Noncik servis, popular Raja Noncik. Dan kita jangkakan PRU 13 Raja Noncik akan menang jadi ahli parlimen Lembah Pantai. So Nurul Izzah pun menggelabah pada ketika itu. 2-3 hari sebelum pilihan raya, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia bangkitkan satu isu. Dia tuduhnya Raja Noncik pada ketika itu Menteri Wilayah, kata salah saya, ada skandal tentang penjualan tanah di Bukit Kiara ke apa macam itu. Dia kata kononnya ada penyelewengan lah apa. 2-3 hari sebelum pilihan raya tuan-tuan.
Habisnya bila hari pilihan raya, Raja Noncik kalah 900 undi. Kalah 900 sebabnya mereka ini bawa fitnah. Dan skandal tu tak betul. Lepas itu Raja Noncik saman Nurul Izzah. Kita pergi mahkamah, kita saman tuan-tuan. Dan Raja Noncik menang Nurul Izzah terpaksa bayar balik. Tapi pada ketika itu nasi sudah jadi kubur. Dia dah menang pilihan raya 5 tahun jadi ahli parlimen sebab penipuan dan sebab fitnah. Kita bawa ke mahkamah pun tak guna dah pada ketika itu. Kita dah hilang kuat kuasa. Inilah strategi mereka yang dia bawa isu-isu ini. Cabaran-cabaran di bandar ini hebat. Saya selalu kata, UMNO kubu kuat kita di kawasan luar bandar. Tapi kalau kita nak serang lawan, kita jangan serang kawasan yang dia lemah. Bila dia serang kawasan yang dia lemah, tuan-tuan, dia dah expect. So dia akan kuatkan kawasan itu. So kita pergi serang kawasan yang dia kuat. Sama juga yang dia buat pada kita. Dia serang kawasan apa tuan-tuan? Dia tak serang kawasan bandar kita, betul? Dia serang kawasan luar bandar kita. Habisnya kalau dia serang kawasan luar bandar kita, masuk kawasan Felda, masuk PRU 14, itu kita kalah sebab kita hilang 30 kawasan Felda. Itu kawasan kubu kuat kita itu. Sebab itu kita kalah PRU 14. Sebab apa? Ada seorang Malaon ni, minta maaf lah saya pakai perkataan tu. Dia pergi masuk, dia janji untuk hapuskan hutang, separuh hutang Felda. Tipu lagi, betul? Dia tipu, habis 30. Kita tak pernah kalah kawasan Felda, tuan-tuan, 30 kawasan. Sebelum ini kita ada 54 kawasan Felda, kita cuma kalah 34 saja. PRU 14 kita kalah 30 kawasan Felda. Sebab itu kita kalah pilihan raya. Kali ini pun sama. Kali ini saya tak rasa orang-orang Felda akan undi mereka lagi. Sebab orang Felda dah tahu mereka menipu. PH ni terpalit dengan penipu. Mereka ni penipu manifesto. Perikatan Nasional pula pelompat parti, pengkhianat. So sekarang PH dengan Perikatan Nasional dua-dua ada masalah berhadapan dengan rakyat. Sebab itu dia hadapi masalah untuk bagi PRN dan PRK. Sebab itu hari-hari dia cari isu, tuan-tuan. LCS lah, kapal lah, apalah dan sebagainya yang kita perlu jawab. Kita tak boleh tunggu lama-lama. Saya dah pergi, tuan-tuan. Saya ingat bulan ni saya ada 25 majlis. Hari ni 4. Ini majlis keempat saya, tuan-tuan. Tak apa, selagi saya ada tenaga saya buatlah Haji. Saya rasa Tuan Haji Bahar lagi teruk sebagai wakil rakyat. Satu hari berapa program ada.